Jodoh Ayahku, suatu yang akan dibawakan kepada anda, telemovie pada pukul 9 malam ini, di mana kita bawakan terlebih dahulu perbincangan tentang apakah sebenarnya di sebalik telemovie ini dan juga kisah bagaimana mencabarnya untuk menghasilkan telemovie ini, kerana ia sebenarnya telah dihasilkan ketika kita masih dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita bersama dengan Rosliana binti Rosli yang merupakan pengarah dan juga penulis skripnya. Cik Kem, yang menjadi bintang utamanya. Ayahku ni dia lah. Kemas kita nampak. Dan seterusnya kita juga bawakan Nur Fadilah Zulkifli yang merupakan penerbit untuk telemovie ini. Kisah di sebaliknya, sinopsis sedikit, kita ingin tanya kepada ayahnya sendiri, Cik Kem. Saya dulu. Cik Kem, macam mana? Apa kisah ni, Cik Kem? Kisahnya saya seorang ayah yang baru kehilangan isteri dia. Jadi ada mempunyai dua orang anak yang seorang masih lagi kecil, masih lagi sekolah. Tiga orang anak. Dah lama ni kan. 3 orang anak, seorang lelaki dan 2 perempuan. Satu yang masih sekolah lagi, 2 lagi sudah pun bekerja dan seorang sudah pun berkeluarga. Jadi kematian isteri itu membuatkan kehidupannya sunyi. Loneliness tu yang buat anak dengan kesibuk bila kita datang makan bersama, masing-masing dah dunia hari ini, masing-masing sibuk dengan telefon masing-masing, gadget masing-masing, tak melayan keperluan ayahnya. Jadi kat situ muncul konflik dalam diri ayahnya bahawa aku ni dah seorang-seorang, anak dah tak peduli sangat dengan dunia masing-masing. Mulalah terdetik kawan yang pula mencadangkan carilah pasangan baru. Itulah bermulanya sebenarnya. Ayahnya nampak masih sihat kan? Jadi apa salahnya kalau dah berada dalam situasi seperti itu, sedangkan orang yang sekarang ni ada isteri sedang mencari iswan dengan istu. Jadi itulah realiti dunia sekarang ini apabila kita melihat kepada situasi di mana anak-anak yang sudah dewasa kadang-kadang bila dah ada keluarga sendiri, ibu dan ayah yang keseorangan itu mungkin kurang diperhatikan. Jadi penulisan skripnya bagaimana? Bagaimana untuk menghasilkan satu skrip yang benar-benar mencorakkan suatu kehidupan yang begitu unik, ya? Mungkin kita tidak pandang pun situasi ini. Okey, kalau ikutkan latar cerita ni, watak ayah ni yang bernama Mustafa, dia adalah seorang bersara, dia chef. Dia chef hotel dan dia dah bersara. Jadi dalam kehidupan tu, kalau ikutkan cerita ni, memang tunjuk dia memasak, dia apa semua. Tapi dalam masak-masak, dia nak bersambut sukaria dengan anak-anak tu, kita relate lah dengan dunia sekarang yang orang nak makan pun telefon, nak apa semua. Macam kita ni duduk, orang cakap duduk dekat tapi rasa macam jauh. Itulah yang saya cuba ni gambarkan macam mana Mustafa ni daripada bandar pindah, orang cakap tinggal di kampung, buat rumah besar apa semua untuk bersama anak-anak, tapi anak-anak tak peduli. Kalau ikutkan pada awalnya dia tak nak mencari pasangan baru ni, tapi disebabkan bila dah bertemu dengan tiba-tiba, dia sebenarnya sebelum tu kawan dia ni dah orang cakap cadangkan 2 orang calon, tapi dua-dua dia reject. Tapi tiba-tiba dia bertemu pula dengan 2 orang gadis kampung ni yang muda. Tiba-tiba orang cakap menjadi buruan pula. Orang kata otai masih berbisa lah. Jadi dari segi penulisan skrip tu, saya cuba orang kata buat benda yang sesantai yang boleh. Untuk macam hiburan yang sangat-sangat santai. Benda yang orang cakap kalau ikut buruan tu tak adalah realiti kan, tapi background kita tu macam satu benda yang realiti. Rasanya otai macam ni boleh mencabar orang bujang kat luar sana sebab boleh memasak. Sebab kepandaian memasak tu, sebab saya opening cerita ni pun dah memang tunjuk skill dia memasak. Itu kalah. Tapi kalau nak ikutkan dalam realitinya, masa yang kita shoot scene opening tu memang masak betul. Masak betul. Wow, jadi memang berbisa lah ni. Wow, otai masih berbisa. Chef in real life ya. Jadi kepada barisan pelakon-pelakon lain yang turut bergandingan dengan Cik Kem, siapakah mereka? Kita ada Azhara Ahmad. Untuk watak yang perempuan tu kita ada Tengku Hanis dengan Aisyah Azman lah, yang jadi adik-beradik yang
merebutkan jejaka. Lepas tu kita ada JC, kawan baik kepada ayah ni lah. Siapa lagi yang lelaki tu? Syazi Idora, anak Syazi kecil Idora. yang orang cakap yang menyokong ayahnya untuk mencari pasangan. Apa, Delia Yusof nama dia. Delia Yusof tu penampilan Special appearance lah. Ada last sekali. Macam ada, dia macam ending tu ada macam kejutan sikit lah. Cameo. Kena tunggu kan. Sampai habis tu. Ada special appearance macam cakap. Ya, Cik Kam, ada satu perbualan menarik di Twitter juga baru-baru ni berkenaan dengan pencarian jodoh. Dan skill-skill yang diperlukan oleh lelaki zaman sekarang lah untuk mencari jodoh. Mungkin Cik Kam boleh relatekan dengan pengalaman Cik Kam dalam menghasilkan jodoh ayahku ni kepada mereka-mereka yang masih single di luar sana. Saya masih ada isteri satu saja, jadi tak berapa pandai lagi nak cari isteri. Abah, Cik Kam ambil daripada skrip ni. Kita cedok je. Tapi saya lihat apa yang pendekatan oleh director dan juga penulis skrip. Bijak Cik Kam. Ya. Ayat pertama tu dah bijak. Yang digunakan oleh penulis skrip dan director pengarah Nana, dia menjadikan watak Mustafa itu figura yang memiliki figura ayah yang penuh dengan kasih sayang. Anak mempunyai skill yang baik dan tidak mendesak. Jadi apabila dua beradik berebutkan Mustafa ini, Mustafa tak menunjukkan bahawa dia seorang yang clumsy, yang mendesak untuk memiliki kedua-duanya. Dia pun macam ada strateginya lagi lah. Jadi cool. Saya rasa untuk dunia hari ini, kita lelaki tak perlu menunjukkan dia desperate untuk ni. Jadi kita gentleman kan. Jadi itu skill gentleman tu kena tunjuk dengan baiklah ya. Wow, jadi ini adalah nasihat yang baik untuk mereka di luar sana. Balik rumah kena pukul. Be daddy cool, you know? Yes. It's cool, stay cool. Jadi kepada yang menantikan telemovie ini nanti, waktu siarannya dan juga di TV mana akan ditayangkan telemovie Jodoh Ayahku. Waktu siarannya malam ini 22 bulan jam 9 malam di TV1. Jadi pastikan anda saksikan dan juga boleh ikuti di pautan-pautan lain media sosial kita, tetapi apa yang pasti kita akan mendapat jawapannya, siapakah jodoh ayahku? Siapakah pilihannya? Siapakah pilihannya? Adakah tiba-tiba ada plot twist ke? Ada yang menarik. Kita ada masa sikit ya. Ada yang menarik dalam pengarahan Nana, ada yang improvisation berlaku dan ada juga yang memang dirancang secara scripted lah. Jadi lakonan itu memainkan peranan dalam membawa kepada penceritaan. Jadi saya ni pertama kali berlakon dengan Aisyah, dengan Ko Anis. Saya tak tahu mereka ada kegilaan yang luar biasa ya. Oh. Jadi di set penggambaran tu ada unexpected punya scene yang saya rasa audience akan penonton akan nampak natural mana pergaduhannya, adegan. Contohnya Ini memang unexpected. Sepatutnya dia dah cut dah tu, dah tak pakai, tapi saya macam menarik pula. Dia spontan sebab dia lori lalu, dia spontan pula ini. Komedi lah. So orang tengok hari Sabtu malam minggu kat rumah just memang santai dengan family, tak ada stress nak tengok ending dia macam mana, cerita dia maksudnya tak ada complicated lah untuk kita relax. Lagi ending babak yang terakhir dalam cerita ni, dia memang betul-betul improvise 90%. Wow. Tapi kita nantikan kesudahannya. Dalam pada itu ingin juga saya berbincang tentang kesukaran menghasilkan telemovie ini dalam suasana syuting yang penuh cabaran. Kita masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pada ketika itu. Jadi bagaimana boleh pergerakan bersyarat ketika itu boleh menghasilkan satu telemovie dalam tempoh itu? Sebab ketika tempoh itu memang kita tak boleh pergi ke tempat orang ramai dan kita tak boleh pergi ke tempat yang macam orang awam lah. Jadi memang itu agak cabaran pada saya sebab lokasi yang terhad.
Dua Kasih Niterat mana ada bahagian-bahagian yang saya tak boleh pergi sana, saya kena ubah benda tu. Tapi dia masih lagi mengikut flow cerita. Lepas tu kita pula syuting memang kena SOP semua kena jagalah. Masa tu memang sangat mencabar sebenarnya. Sebab saya itu kira adalah yang pertama saya syuting. Saya buat penggambaran ketika Pentas Kawalan Pergerakan Bersyarat ketika itu. Bagusnya kerana pengarah dan penulis skrip di lokasi. Jadi ada adjustment tu boleh berlaku dengan baik. Dia pun edit sekali. So dia satu benda semua dia dapatlah kat situ. Pengarah pun cool, daddy pun cool. Kita saksikan satu cerita yang saya pasti cool, yang memang akan menemui selera para peminat. Jadi jangan lupa 9 malam di TV1. Kita akan bersama dengan Cik Cam dan juga barisan pelakon-pelakon lain dalam Jodoh Ayahku malam ini. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam Start Pagi Malaysia.